Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ini Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang generasi baharu Ultraman 3, iaitu Ultraman Trigger. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Korang memang mantap Pak Bu, terbaik Makcik Kia. #eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Pengarah Ultraman Trigger ada cakap yang Ultraman Trigger ni merupakan Ultraman yang mengambil konsep Ultraman 3, cuma jalan cerita dia diubah dan dimodernkan. Tapi sebelum Trigger ni ditayangkan, kita ada dapat banyak info terutamanya macam daripada Suburaya dan sebagainya, yang mana dikatakan Trigger ni merupakan Ultraman 3 versi alternatif. Persoalan dia ni merupakan Ultraman yang mengambil konsep 3 ataupun versi alternatif 3. Tapi kalau macam kita tengok dalam siri Ultraman Trigger, ya, dia ni merupakan Ultraman yang mengambil konsep Ultraman 3. Sebab dekat situ kita nampak dia punya form lebih kurang dia macam 3, dengan dia punya villain pun lebih kurang yang ada dalam movie Ultraman 3, cuma diubah sikit lah ataupun dimodernkan lagi. Tapi kalau macam nak dikatakan Trigger ni merupakan versi alternatif 3 pun boleh jadi juga. Sebab kalau macam kita tengok dalam siri tu, macam ketua Shizuma, dia merupakan orang yang berasal daripada dimensi yang lain, iaitu Universe 3. So boleh dikatakan 3 dan juga Trigger ni merupakan dimensi yang berbeza ataupun universe yang lain. Rasanya boleh juga kot kalau macam kita nak cakap yang Trigger ni merupakan alternatif 3 sebab berlainan dimensi ataupun berlainan universe. Dan kalau macam kita perasan, cerita Ultraman Trigger ni terbalik dengan Ultraman 3. Kalau macam siri Ultraman Trigger, dia lebih kepada movie Ultraman 3. Sebab dalam tu kita nampak macam ada Dark Giant ataupun macam mana dikisahkan Ultraman Trigger ni daripada kegelapan kepada cahaya. Ataupun kalau macam kita tengok movie Ultraman Trigger, iaitu episod Z ataupun episod special, dekat situ kita dinampakkan munculnya Evil Trigger. Jadi kalau macam kita tengok Evil 3 terdapat dalam siri Ultraman 3. So kalau macam Evil Trigger terdapat dalam movie Ultraman Trigger. So terbaliklah antara movie dengan siri Ultraman 3 ni dengan Ultraman 3. Serta dia punya storyline masa awal-awal dululah kalau macam kita perasan, dan kalau macam kita tengok episod yang pertama, kedua, ketiga, ramailah kalau macam tengok dekat komen-komen ke dekat FB ke YouTube apa semua. Orang persoalkan jugalah, dia punya cerita ni agak perlahan ataupun agak rushing, kira cepat. Kira tiba-tiba straight to the point terus. Tapi selepas beberapa bab kita tengok episod yang seterusnya, kira macam cerita Ultraman Trigger, dia punya jalan cerita menjadi agak lebih menarik. Lagi-lagi kita akan nampak dalam siri Ultraman Trigger ni ada beberapa episod yang boleh dijadikan tarikan terhadap para penonton untuk nak lebih lagi tengok siri Ultraman Trigger. Sebagai contoh, dalam siri Ultraman Trigger kita akan didatangi dengan pemenang Scene Award untuk 2021, iaitu Ultraman Z. Dekat situ dikisahkan yang mana Ultraman Z ni mengejar alien Barrosa. Kemudian disebabkan alien Barrosa tu menggunakan Bulton, akhirnya Z termasuk dalam dimensi yang lain, iaitu ke universe Trigger. So kita akan nampaklah macam mana Haruki dan juga Zack bertemu pertama kalinya dengan Ultraman Trigger dan juga Kengo. Lain tu juga, antara yang menariknya masa Ultraman Trigger tak dapat kawal kekuatan Glitter Trigger Eternity, kita akan didatangi dengan Ultraman yang menjadi idola rakyat Malaysia lah. Maksa apa lagi, iaitu Ultraman Reboot. Yang mana Ultraman Reboot ni merupakan kerjasama collab di antara syarikat Upin Ipin dan juga Suburaya. So Ultraman Reboot ni nanti akan membantu Ultraman Trigger untuk mengawal kekuatan Glitter Trigger Eternity. Dalam tu juga kita akan dimunculkan buat pertama kalinya human form untuk Ultraman Reboot. Kira macam masa human form dia pun masa muncul dalam siri tu dengan adat-adat Melayu sikit lah, Nusantara. Kira macam bersamping, bersungkit apa semua, kira macam memang cool lah. Dan dalam tu juga bangsa Absolution, selain dia nak menyerang planet cahaya, kita juga dalam tu diceritakan dia ada kaitan juga dengan Ultraman Trigger. Sebab bangsa Absolution ni dia macam dah nak pupus, jadi dia perlukan kekuatan yang hebat. Selain planet cahaya Ultraman, dia juga nak
menyerap kekuatan Eternity Core. Sebab kalau macam dia dapat serap kekuatan Eternity Core tu pun dah diceritakan dalam siri Ultraman Trigger yang mana kekuatan tu boleh menyebabkan kemusnahan terhadap alam semesta. Ataupun kalau macam bangsa Absolution tu dapat kekuatan Eternity, memang diorang memang OP habis lah. Memang diorang kuat bangsa diorang. Serta dalam tu juga kita akan nampak Tartarus. Selain kita juga akan dimunculkan dengan bangsa Absolution yang lain, iaitu Absolute Diavolo. Antara yang paling nostalgia terutamanya bagi era-era yang hidup pada awal Heisei, kita akan nampak kemunculan Ultraman 3 dalam siri Ultraman Trigger. Sebab masa tu musuh Ultraman 3 yang dikenali sebagai Kyroloid telah muncul di universe Trigger. Jadi ketua Shizuma, jadi cahaya 3 tu masih ada lagi dalam badan dia. Disebabkan itulah dia dapat panggil Ultraman 3 untuk membantu Ultraman Trigger. Lagi-lagi dengan BGM ataupun instrumen 3 tu dimainkan, memang lagi feeling lah episod tu. Antara yang lain juga kita akan nampak yang Ultraman Trigger ni sama juga macam Ultraman 3, yang mana dia ni dulu merupakan raksasa kegelapan yang dikenali sebagai Trigger Dark. Cuma dekat dalam siri Ultraman Trigger ni, dia main konsep timeline. Dekat masa depan kita dah dinampakkan yang Ultraman Trigger ni merupakan Ultraman yang dah berubah daripada kegelapan kepada cahaya. Tapi pada masa depan tu lah nanti 3 Dark Ancient Giant, iaitu Chimera, Dargon dan juga Hydra, diorang akan bangkitkan balik Trigger Dark. Jadi kita akan nampak lah macam mana Trigger akan bertemu ataupun berlawan dengan diri dia yang lama, iaitu Trigger Dark masa dia kegelapan lah, sebelum dia menjadi cahaya. Tapi yang uniknya, diri dia yang lama ni iaitu Trigger Dark akan menjadi Secondary Ultra ataupun Ultraman yang kedua dalam siri Ultraman Trigger. Sebab nanti kekuatan dia tu akan diserap oleh Ignis. Serta siri Ultraman Trigger ni dia punya kisah lebih kurang macam movie Ultraman 3 yang mana mengisahkan 30 juta tahun yang lalu. Trigger sebelum dia menjadi cahaya, dia merupakan, nama dia adalah Trigger Dark, yang mana dia bersama dengan 3 orang lagi rakan dia, mana diorang ni banyaklah menghancurkan peradaban purba. Kira macam antara tujuan utama diorang adalah untuk menyerap kekuatan Eternity Core. Cuma kita akan nampak macam mana Trigger ni dapat berubah kepada cahaya disebabkan oleh Yuzare dan juga Kengo daripada masa hadapan. Masa itulah dia dapat menyedarkan Trigger ataupun membuatkan Trigger berubah daripada kegelapan kepada cahaya. Kira macam dia ada main konsep timeline kat situ. Dan form-form untuk Ultraman Trigger serta beberapa info yang lain akan Bro Fatih sambung di video yang akan datang. Itu saja bagi Bro Fatih untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tembak! Percaya! Raigo perlu menjadi cahaya. Nama legasi itu ialah Ultraman 3.